Assalamualaikum. Saya dan Asmat Mardia akan menerangkan tentang teori surplus energi. Secara pengenalannya, teori yang diperkenalkan oleh Herbert Spencer, iaitu seorang berbangsa Inggeris lah, mengatakan bahawa surplus ni adalah kelebihan tenaga, iaitu kekuatan atau tenaga kanak-kanak yang perlu disalurkan melalui bermain. Maksudnya kanak-kanak ni, semua kanak-kanak mempunyai lebihan tenaga. Itu adalah bermaksud surplus energy. Surplus energy ni adalah satu tenaga yang perlu kita lepaskan, perlu kita salurkan melalui bermain. Jika kita tak melakukan sedemikian, disebabkan itu kanak-kanak tu mudah untuk tantrum, mudah untuk mengamuk, sebabkan dia mempunyai ada tenaga dalam badan. Namun kita tak faham, ataupun sebagai guru dan ibu bapa kita tak faham melalui teori surplus ni, jadi kita mudah untuk marah kanak-kanak dan sebagainya. Jadi teori ni diperkenalkan oleh Herbert Spencer dah. Dalam gambarnya, dekat dalam slide ada gambar, dan dia mengatakan bahawa surplus ni memang penting untuk kanak-kanak ni disalurkan melalui bermain. Semoga tenaga yang negatif tu dapat kita salurkan ke arah yang positif. Okey, jadi apabila kanak-kanak ni melalui aktiviti bermain, kita bagi mereka lepaskan apa yang mereka tenaga yang mereka ada dalam badan, lepaskan secara bermain. Jadi mereka ni mudah untuk meningkatkan perkembangan jasmani sebab mereka bermain melalui hands on. Contoh bermain masak-masak kan, mereka boleh meningkatkan kreativiti, iaitu mereka meneroka. Laginya mereka boleh meningkatkan pemikiran kognitif mereka sendiri, bagaimana kanak-kanak itu bermain untuk menyelesaikan masalah, dan meningkatkan perkembangan emosi mereka, iaitu mereka mudah untuk bertoleransi kan, mereka berdikari, jadi emosi mereka semakin baik. Dan mereka juga surplus energi ni, mereka boleh menggunakan perkembangan literasi, iaitu mereka mudah untuk berinteraksi dengan orang dewasa dan kanak-kanak sebaya mereka. Jadi nak mengatakan bahawanya Sigmund Freud mengatakan bahawa main adalah satu cara untuk mengurangkan emosi kebimbangan dan mengawal emosi kanak-kanak itu secara baik. Jadi peranan bermain ni dekat dalam teori surplus ni sangat mementingkan perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak, seperti mana disokong oleh Jean Piaget, iaitu pendapat ataupun tujuan bermain adalah untuk menggerakkan perkembangan kognitif dan mengukuhkan pembelajaran yang baru secara suasana yang tenang. Jadi apabila kanak-kanak tenang, ibu bapa pun semakin tenang. Jadi disebabkan teori ini baru kita belajar, jadi teori ini sangat mudah dan sangat perlu diaplikasikan oleh guru dan ibu bapa untuk mencipta permainan untuk membantu kanak-kanak tu melepaskan tenaga mereka secara sihat, dan surplus juga mendorong kanak-kanak tu untuk bertingkah laku secara baik. Seperti yang kita tahu tadi, secara perkembangan emosinya mereka dapat berinteraksi dan dapat berterangsur dengan kawan-kawan secara baik kan. Mereka menggunakan peluang perkembangan bermain secara surplus ni untuk kanak-kanak mengembangkan mereka punya ajaris secara sihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Mardia binti Abu Bakar. Nombor matrik saya I2 1105 156. Seterusnya saya akan membentangkan tentang sumbangan teori surplus energi terhadap bermain. Yang pertama, dapat membina fokus murid dalam aktiviti. Seperti kita tahu, kanak-kanak ini mudah untuk fokus sesuatu terhadap perkara yang diminati. Dan teori ini pula dikaitkan dengan energi berlebihan, energi yang mereka salurkan ke dalam aktiviti tersebut. Dan apa yang boleh dilakukan dalam pedagogi ataupun PDP, pendidik boleh mengaplikasikan seperti aktiviti puzzle, aktiviti meneka bunyi, yang mana kanak-kanak bukan sahaja main tetapi dapat juga menerapkan kemahiran mengenal nombor dalam aktiviti puzzle, kemudian dapat kemahiran mendengar dengan baik, iaitu melatih mereka untuk meneka bunyi haiwan. Yang kedua ialah sumbangan teori dalam pedagogi bermain ini ialah kanak-kanak dapat menseimbangkan tingkah laku mereka, yang mana kita tahu kanak-kanak ini sentiasa bertindak luar jangkaan dan tidak dapat dikawal. Maka pendidik boleh ambil dengan tindak pergerakan kanak-kanak ini seperti pergerakan lokomotor, iaitu berlari, melompat. Pendidik boleh ambil, masukkan elemen ini dalam aktiviti PDP seperti aktiviti Explorers yang memerlukan pergerakan lokomotor dalam menyelesaikan sesuatu misi. Seperti aktiviti sosiodrama, yang mana aktiviti sosiodrama ini memerlukan pergerakan ataupun ekspresi muka mengikut watak tersebut. Dan manfaat daripada itu, pendidik dapat mengenal bagaimana secara peribadi tentang murid-murid setiap murid. Dan apabila sudah mengenali sifat ataupun peribadi setiap murid ini, mudah untuk pendidik menilai ataupun menilai murid tersebut tentang apa kelemahan ataupun apa kekurangan mereka dan membuat penambahbaikan terhadap aktiviti PDP seterusnya. Dan dengan adanya elemen-elemen seperti ini dapat mengelakkan kanak-kanak untuk melakukan sesuatu pergerakan yang bahaya ataupun luar jangkaan. Dan yang terakhir pula adalah sumbangan yang dapat diberikan ialah kanak-kanak dapat mengenali emosi diri mereka, iaitu mereka dapat meluahkan perasaan mereka melalui aktiviti bermain. Dan aktiviti yang bersesuaian dengan mereka mengenali emosi mereka seperti aktiviti nyanyian, iaitu permainan yang boleh diaplikasikan oleh pendidik seperti permainan sosial, iaitu permainan nenek bongkok 3, yang mana permainan ini memerlukan kanak-kanak untuk bernyanyi dan mempamerkan ekspresi muka dan gaya, bagaimana riak muka dan gaya, bagaimana cara menyampaikan nyanyian tersebut dan untuk mereka ekspresikan mengikut situasi permainan tersebut. Dan ini dapat mempamerkan bagaimana cara untuk mereka meluahkan sesuatu. Itu yang dapat dipelajari dalam aktiviti bermain ini. Seterusnya kita pergi kepada slide pegangan teori mengenai main. Perkembangan motor kasar dan motor halus, iaitu kanak-kanak boleh merespon terhadap perkara yang ada sekeliling mereka yang melibatkan gerakan yang meliputi menendang dan berjalan. Perkembangan motor halus pula ialah melibatkan penglihatan dan koordinasi jari jemari. Dalam aktiviti bermain, kanak-kanak akan melakukan pergerakan yang melibatkan motor kasar dan motor halus. Dengan adanya aktiviti bermain juga, kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran ini daripada tidak boleh melakukan pergerakan tersebut, terus boleh melakukan pergerakan yang dapat dilakukan seperti menggunting, memetik, menulis. Poin yang kedua ialah memberi kesejahteraan kepada kesihatan kanak-kanak. Aktiviti yang mengeluarkan peluh seperti berlari, yang mana aktiviti bermain ini dapat menggalakkan kanak-kanak untuk mengeluarkan peluh daripada badan dan begitu juga dapat membuangkan toksik-toksik yang ada pada badan. Hal ini dapat membantu kecergasan kanak-kanak untuk melakukan aktiviti harian. Di samping dapat memberi kestabilan emosi yang sihat kepada kanak-kanak, iaitu kanak-kanak daripada emosi negatif bertukar menjadi emosi positif selepas mendapat kepuasan bermain. Dan yang terakhir pula iaitu pegangan teori ini mengenai main, iaitu dapat meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu kanak-kanak dapat memahami sesuatu konsep seperti konsep menyusun size objek, iaitu melalui aktiviti bermain kanak-kanak akan mula mengenal size objek.
dan mula menyusun mengikut cara yang mereka inginkan, iaitu dengan mengikut saiz objek daripada kecil hinggalah ke besar. Kesimpulannya, energi berlebihan yang memberi inspirasi kepada kanak-kanak memberi keseronokan kepada kanak-kanak untuk belajar dengan adanya suasana ceria, iaitu seperti yang kita tahu, apabila kanak-kanak gembira dengan situasi ataupun keadaan yang mereka inginkan, maka mereka akan ingin mengulangi perkara tersebut lagi dan lagi, dan daripada situ dapat membantu aktiviti PDP untuk mereka terus belajar apa yang sepatutnya mereka belajar, seperti kemahiran membaca dan mengira. Yang kedua, aktiviti kegiatan bermain merupakan kaedah ataupun teknik yang bersesuaian dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Seperti yang kita tahu, aktiviti bermain sambil belajar lagi mempercepatkan proses untuk kanak-kanak memahami ataupun mengenal pasti sesuatu konsep pembelajaran tersebut. Begitu juga dengan aktiviti bermain yang mana memudahkan kepada pendidik untuk menilai kanak-kanak ini dari segi perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial, iaitu pendidik dapat menilai setiap perkembangan dari semasa ke semasa mengikut perkembangan kanak-kanak. Ini lebih memudahkan untuk pendidik untuk menerapkan aktiviti melakukan aktiviti PDP secara berkesan dan mencapai objektif pembelajaran. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.